Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Muhammadul Bakir Haji Yaakob dari Fakulti Bahasa Arab UNISA. Pembentang bagi kertas kerja yang bertajuk Melestarikan Terjemahan Al-Quran di Alam Melayu. Kertas kerja ini diusahakan bersama dengan Dr. Khatijah Usman dari USIM. Penterjemahan Al-Quran, seperti mana yang kita maklum, adalah merupakan asas utama pembangunan umat Islam sejagat. Oleh yang demikian, ianya merupakan satu tuntutan dan juga cabaran kepada setiap yang berwajib. Ianya perlu dipenuhi dengan sempurna. Persoalannya, adakah ianya telah disempurnakan? Kiranya begitu, kenapa terdapat perbezaan di antara satu terjemahan dengan terjemahan yang lain? Apakah pula kesan daripada perbezaan ini ke atas para pengguna yang membaca, merujuk dan mencari garis panduan untuk digunapakai di sepanjang kehidupan mereka? Dapatan kajian ini mendapati bahawa perbezaan ini adalah berpunca daripada pendekatan atau metodologi yang telah digunapakai oleh para penterjemah adalah berbeza-beza. Maka di sinilah satu tuntutan untuk menganalisa secara lebih sempurna untuk memastikan terjemahan Al-Quran, terutama sekali di alam Melayu, mencapai kelestariannya yang meyakinkan. Kajian ini disusun dengan cara yang bersifat ilmiah. Kami meletakkan permasalahan-permasalahan yang jelas di dalam kajian ini dan juga meletakkan objektif yang selaras dengan permasalahan yang kami telah tentukan. Begitu juga dengan metodologi, analisis dan dapatan kajian, di mana hasil dapatan membantu kami untuk menemukan usul-usul yang boleh digunapakai untuk merealisasikan pelestarian terjemahan Al-Quran di alam Melayu. Kalau kita kembali kepada persoalan terjemahan Al-Quran itu sendiri, sememangnya ianya bukanlah satu isu baru dan banyak kajian yang berkaitan dengan terjemahan Al-Quran. Apa yang menjadi persoalan di sini ialah isu kelestarian itu. Sebenarnya isu ini adalah merupakan kesinambungan kepada isu yang seiring dengan saranan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dalam menangani kecelaruan pembangunan moden dan akibatnya ke atas alam sekitar. Jadi konsep kelestarian yang kita bincangkan di sini adalah orientasikan kepada konsep yang menjadi kerunsingan pemikir-pemikir dunia bagaimana untuk menyelamatkan dunia ini dan alam sekitar sebagai tempat untuk kita meneruskan kehidupan ini, untuk kita dan juga generasi-generasi kita akan datang. Dari aspek yang lain pula, isu kelestarian terjemahan Quran ini boleh juga dilihat daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Warattilil Qur'ana tartila." Yang bermaksud, dan bacalah Al-Quran itu dengan bacaan yang jelas, nyata serta penuh kelembutannya yang tersendiri. Sementara persoalan utama kajian ini bolehlah disimpulkan kepada persoalan keperluan merancang bagi menjayakan kelestarian terjemahan Al-Quran di alam Melayu. Begitu juga dengan objektif yang ingin disampaikan ialah untuk mencapai langkah-langkah yang boleh membawa kepada tercapainya kelestarian terjemahan Al-Quran di alam Melayu. Untuk merealisasikan objektif tersebut, kajian ini adalah bersifat deskriptif dan juga penganalisaan kandungan yang kami lakukan ke atas kitab-kitab terjemahan Al-Quran yang terdapat di alam Melayu. Dan kami memilih 3 buah terjemahan yang utama. Pertama, terjemahan Mashaf Brunei. Yang kedua, terjemahan Pimpinan Rahman Malaysia. Yang ketiga, terjemahan Al-Quranul Karim Indonesia. Apabila kita berpindah kepada penganalisaan, kita dapati terlalu banyak perbezaan di antara satu sama lain. Bahkan ianya jelas terlihat dalam setiap ayat. Benar, perbezaan itu mungkin
kelihatannya sedikit, tetapi bagaimana dengan impaknya kepada pembaca? Belum ada kajian yang mengesahkannya. Kita ambil sebagai contoh analisa pertama yang kami buat. Analisa pertama, kami fokuskan kepada surah Al-Fatihah yang kita baca setiap hari. Daripada ayat pertama iaitu ayat Bismillahirrahmanirrahim, 3 terjemahan menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza-beza. Kita tengok perkataan Ar-Rahim. Terjemahan Al-Mashaf Brunei menterjemahkan dengan pengasih. Terjemahan Malaysia menggunakan perkataan mengasihani. Terjemahan Indonesia menggunakan perkataan penyayang. Begitu juga kepada penganalisaan yang kedua. Surah An-Nas. Dari setiap ayat terdapat perbezaan. Kita ambil contohnya dalam ayat yang keempat. Terjemahan Brunei menggunakan perkataan bisikan syaitan. Bisikan syaitan bersembunyi. Terjemahan Malaysia menggunakan perkataan pembisik, penghasut, timbul tenggelam. Sementara terjemahan Indonesia pula menggunakan perkataan bisikan syaitan biasa bersembunyi. Seterusnya, apabila kita beralih kepada analisis yang ketiga, surah Al-Ikhlas. Ayat yang kedua contohnya kita dapati bahawa terjemahan Brunei menggunakan perkataan tumpuan. Terjemahan Malaysia menggunakan perkataan tumpuan juga. Tetapi terjemahan Indonesia menggunakan bergantung. Seterusnya kita pergi kepada analisis yang keempat. Surah Isra ayat 26 sampai 29. Kita ambil contoh ayat yang ke-29. Di mana terjemahan Brunei menggunakan istilah yang jelas iaitu bakhil. Di lehermu, kurungan bakhil. Tetapi di Malaysia tidak menggunakan perkataan bakhil. Terjemahan Indonesia pula menggunakan perkataan kamu terlalu tidak ada menggunakan perkataan bakhil. Begitu juga kalau kita melihat kepada akan jadi tercela dan menyesal. Dalam terjemahan Malaysia dia menggunakan serta kering keputusan. Terjemahan Indonesia menggunakan perkataan menjadi tercela dan menyesal, iaitu sama dengan terjemahan Brunei. Kita berpindah pula kepada analisis yang kelima berkenaan surah Anbiya. Ayat 30 sehingga 32. Kita ambil ayat yang ke-30. Terjemahan Brunei menterjemahkan memerhatikan bercantum satu. Terjemahan Malaysia menggunakan perkataan memikirkan dan mempercayai. Terjemahan Indonesia menggunakan perkataan mengetahui. Dengan ini, apa yang jelas yang merupakan dapatan kepada kajian ini, bahawa analisis menunjukkan aspek-aspek ketepatan adalah merupakan satu keperluan untuk dipastikan. Kajian ini juga mencadangkan supaya perkara ini diambil serius oleh pengkaji-pengkaji di masa hadapan. Kenapa ianya penting? Kerana setiap perbezaan itu akan membentuk pelbagai andaian di dalam pemikiran pengguna. Dengan ini, ianya bukan suatu persoalan yang remeh. Oleh yang demikian, ianya memerlukan satu bentuk analisis khusus bagi menilai ketepatan dan kesatuan kefahaman ke atas sesuatu teks yang dihasilkan oleh penterjemah. Dapatan kajian ini juga menemukan 3 usul utama yang perlu diambil kira di dalam usaha merancang untuk mencapai kelestarian terjemahan Al-Quran di alam Melayu. Usul pertama, mengenal pasti unsur-unsur yang membentuk kelestarian terjemahan Al-Quran itu sendiri. Unsur-unsur ini perlu dikenal pasti dengan jelas dan meyakinkan bahawa ianya adalah merupakan fundamental yang membentuk kelestarian. Usul yang kedua, kajian ini menyarankan supaya metodologi penghasilan terjemahan ini perlu diseragamkan. Bagaimana untuk menyeragamkan? Penyeragaman boleh dicapai dengan meletakkan satu kerangka konsep bagi setiap proses penterjemahan Al-Quranul Karim. Usul yang ketiga yang kajian ini melihat sangat penting bahawa pihak berwajib perlu mengkaji dan memahami pendekatan yang pernah digunakan oleh Sayyidina Osman bin Affan ketika mana beliau melihat mashaf-mashaf Al-Quran bertebaran di seluruh negara umat Islam ketika itu yang telah menjangkaui benua Afrika di sebelah utara sehingga kepada Pakistan ataupun Iran waktu sekarang, di mana Islam telah pun tersebar luas di sebelah timurnya sampai ke Iran. Maka dengan ini, kajian ini merumuskan bahawa setiap terjemahan perlu kita sedari bahawa ianya dipengaruhi oleh situasi penghasilannya.
yang tersendiri. Oleh yang demikian, kelestarian terjemahan Quran perlu dilihat dari sudut bagaimana terjemahan Al-Quran itu perlu diharmonikan daripada masa ke semasa. Yang kedua, terjemahan Quran perlu dihasilkan dalam bentuk kesatuan. Dengan kata lain, usaha yang berbentuk inisiatif perseorangan tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang rasmi untuk seluruh umat Islam kerana ianya didatari oleh situasi penterjemah itu secara peribadi. Rumusan yang ketiga, sesuatu terjemahan Al-Quran perlu memenuhi keperluan pengguna. Ini kerana objektif penterjemahan itu secara holistiknya bukan untuk dirinya, tetapi untuk pengguna-pengguna yang berada di luar sana. Ketiga, tugasan melestarikan terjemahan Al-Quran ini adalah satu tuntutan semasa dan berterusan. Oleh itu, ianya bukan satu pilihan. Dengan itu, saya memohon diri dengan ucapan wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.